Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam sentuhan akhir Fizik SPM 2020. Kertas 3. Hari ini kita akan bincangkan untuk kertas 3 bagi soalan nombor 1A sahaja. Okey, kita lihat. So, kertas 3 ada dua bahagian. Bahagian A ada dua soalan yang wajib dijawab kedua-duanya, iaitu soalan nombor 1 yang membawa 16 markah dan soalan nombor 2 yang membawa 12 markah. Bagi bahagian B, kita juga ada dua soalan. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Kedua-duanya boleh dijawab, tetapi hanya wajib jawab satu sahaja. Jika berkeyakinan dan mempunyai masa yang berlebihan, bolehlah jawab kedua-duanya. Tapi saya nasihatkan fokus dahulu kepada satu soalan bagi bahagian B kerana 12 markah itu boleh diperolehi dengan baik jika pelajar menjawab dengan lebih baik dan lengkap. Okey, kita lihat untuk soalan nombor 1. Okey, so ini adalah untuk soalan nombor 1A. Okey, bagaimana hendak soalan nombor 1A itu berkaitan dengan apa? Hampir sama, setiap tahun memang kehendak soalan yang sama. Yang berubah ialah eksperimen apa yang dikeluarkan. Alat pengukuran apa yang perlu diukur. Okey, so untuk soalan nombor 1A, soalan A1 ialah mencari pemboleh ubah. Contoh untuk tahun ni, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, so A2 menentukan pemboleh ubah yang bergerak balas. A3 menentukan pemboleh ubah yang diparahkan. So, bagaimana kita hendak menentukan pemboleh ubah dalam eksperimen? So, untuk soalan nombor 1A, apa yang awak buat ialah lihat pada ayat pertama dalam soalan. Cikgu, banyaknya ayat-ayat untuk soalan nombor 1 memang diceritakan. Dia akan menceritakan dengan sangat detail supaya awak boleh kenal pasti yang mana pemboleh ubah yang bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasi dan kita boleh tentukan satu pemboleh ubah dimalalkan berdasarkan cerita dalam soalan. So, bagaimana kita hendak menentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas? So, apa itu pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah dimanipulasi ialah kuantiti fizik yang menjadi penyebab. Okey, kuantiti fizik yang menjadi penyebab. So, bagaimana hendak tahu kuantiti fizik yang menjadi penyebab ialah apa yang disetkan dalam soalan pada awal eksperimen. So, pada awal eksperimen, kuantiti fizik apa yang ditentukan? Okey, seterusnya ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. So, apa itu pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil yang kita dapat daripada eksperimen. Maksudnya, setelah eksperimen dijalankan, apa hasil kuantiti fizik yang boleh diperolehi? Kebiasaannya, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu menggunakan alat pengukuran. So, untuk menentukan pemboleh ubah yang bergerak balas, lihat kuantiti fizik yang kita perlu baca dan perlu rekodkan selepas eksperimen. Maksudnya, selepas eksperimen, apa yang dapat dipaparkan. Contoh, kalau pada dalam silinder penyukat ada air. So, apa yang kita ukur? Kedalaman air, contoh. Ataupun, apa lagi? Kanta digerakkan sehingga kepada skrin. So, apa yang kita ukur? Jarak, imej. Okey, itu contoh. Okey, seterusnya, okey, untuk menentukan pemboleh ubah dalam eksperimen. So, langkah pertama tadi, okey, bagaimana nak lihat untuk soalan nombor 1A ialah
dalam soalan. So, ayat pertama. So, awak kena baca, lihat pada ayat pertama, dia akan nyatakan. So, eksperimen ini dijalankan untuk menentukan hubungan antara apa yang diceritakan. So, highlight kedua-dua kuantiti fizik yang dinyatakan. So, kena gariskan dan bulatkan. Okey, saya tekankan. So, contohlah ni. So, untuk mengkaji hubungan antara tekanan cecair. So, highlight bulat. Okey, highlight bulat. So, salah satu antara dua ni ialah pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi. So, kita ada dua pemboleh ubah di sini. So, dimanipulasi dan bergerak balas. So, macam mana nak tentukan? So, perkara pertama tadi kita buat ialah baca ayat soalan. Dalam ayat yang pertama kebiasaannya akan dinyatakan. So, eksperimen ini dijalankan untuk menentukan hubungan antara, contoh dekat sini tekanan cecair dan kedalaman cecair. So, antara dua ni, satu mesti ialah pemboleh ubah dimanipulasi, satu pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya, bagaimana nak tentukan pemboleh ubah dimanipulasi atau bergerak balas? So, untuk pemboleh ubah dimanipulasi ialah apa yang diulang-ulang dalam soalan. Apa kuantiti fizik yang diulang-ulang dalam soalan? Contoh dekat sini. Langkah eksperimen diulang dengan kedalaman D. So kedalaman D ini ialah pemboleh ubah dimanipulasi. So bila kita dah tahu pemboleh ubah dimanipulasi, pasangannya dalam tajuk tadi itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Yang diukur, yang kita perlu baca daripada alat pengukuran. So, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, menentukan pemboleh ubah ini bukan sahaja untuk soalan nombor 1A, tetapi juga untuk soalan nombor 3 dan 4. Kenapa soalan nombor 3 dan 4 cuma dinyatakan sahaja antara dua situasi? Kita perlu tentukan pemboleh ubah daripada situasi yang diceritakan. Itu kita akan bincang nanti. Okey, next. Pemboleh ubah yang selalu murid susah nak dapat markah. Kenapa? Kerana mereka suka menggunakan ayat-ayat daripada pembelajaran tahun-tahun lepas. Tahun 6, darjah 6, tingkatan 3. Contoh jawapan dia ialah jenis air. So, untuk fizik, kita perlu nyatakan dengan sangat jelas. So, perkataan jenis, perkataan bilangan pun sila elakkan. Kita menggunakan apa yang kita belajar dalam fizik, iaitu kuantiti fizik. Kita keluarkanlah kuantiti fizik. Contoh apa kuantiti fizik yang nyatakan? Contoh sekiranya eksperimen panjang berkaitan dengan dawai. Kita nak cerita, kita perlu gunakan dawai konstanten yang sama. So, kita ceritakan kuantiti fizik yang kita boleh kaitkan dengan dawai konstanten tersebut. Contoh ialah apa? Contoh kalau untuk dawai konstanten ialah apa? Luas keratan rentas, ketebalan, panjang dawai konstanten. So, kita ceritakan kuantiti fiziknya. Apa itu kuantiti fizik? Kuantiti yang boleh diukur. Okey, kita lihat contoh soalan. So, ini ialah contoh soalan yang pertama. So, kita lihat pada soalan. Apa tadi step yang pertama? Baca soalan. So, baca soalan. Okey, seorang pelajar menjalankan eksperimen mengkaji hubungan antara highlight yang pertama, jarak objek dan jarak imej. Okey, so kita dah ada dua pemboleh ubah sebenarnya di situ. Jarak objek, jarak imej. Okey, so yang mana ialah pemboleh ubah dimanipulasi atau bergerak balas? Okay, kita tengok pula pada soalan seterusnya. Eksperimen diulang dengan jarak objek. So, diulang. So, automatik kita tahu jarak objek ini ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. So, kita atak balik pada soalan sebelum tadi. So, awak tuliskan dekat situ pemboleh ubah dimanipulasi untuk jarak objek
Maka, okey, kita lihat pula paparan seterusnya. Okey, apa yang diulang? U, U2, U3, U4. So, U itu ialah apa? Dikatakan dalam soalan, cara objek. So, pun boleh ubah dimanipulasi cara objek. Apa yang kita perlu cari daripada ukuran pembaris meter ini? So, itu ialah jarak imej. So, jarak imej ialah pun boleh ubah bergerak. Okey, so ini paparannya. Paparan soalannya, okey, setiap tahun sama. So, pastikan awak tengok. So, halaman yang dinyatakan. So, baca dengan teliti. Tentukan pemboleh ubah. Kenapa? Soalan 1A ada 3 markah. 3 markah mudah yang akan dapat daripada soalan. Kertas 3 paling mudah untuk membantu murid-murid selain daripada kertas 2. Okey. So, pastikan baca dengan sangat teliti. Okey, so pemboleh ubah dimanipulasi tadi apa yang kita dapat? Jarak objek. Apa keywordnya? Kuantiti fizik yang berulang-ulang. So, apa kuantiti fizik yang berulang-ulang? Yang dinyatakan dalam soalan. So, kuantiti fizik yang berulang-ulang. Okey, daripada soalan. So, apa simbol yang ditekan dalam soalan? U. Okay, pemboleh ubah bergerak balas. Okay, jarak imej. Dinyatakan V. So, bagaimana nak tahu pemboleh ubah bergerak balas? Yang kita baca dan ukur dari alat pengukuran. Tengoklah, tahun ini akan dapat alat pengukuran apa yang perlu diukur. Contoh, termometer. Contoh apa lagi? Silinder penyukat. Ataupun ammeter, bacaan ammeter. Apa lagi? Voltmeter. Okey. Tengoklah apa alat pengukuran. Okey. So, baca dengan sangat teliti. Okey. So, itu jarak imej. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. So, dalam eksperimen ini kita gunakan kanta yang sama. So, murid akan jawab ni. Jenis kanta dengan sangat yakin. Okay, so kita semak satu demi satu. Okay, kalau anda tulis cara objek sahaja, cikgu saya tak tulis simbol, boleh diterima. Tak ada masalah. Nak gunakan simbol sahaja boleh dengan syarat simbol itu ada dinyatakan dalam mana-mana di dalam soalan. So, awak akan dapat 1 markah dengan mudah. Okay, so pemboleh ubah bergerak balas, jarak imej 1 markah dapat dari mana? Juga daripada soalan. Okay, kuantiti fizik apa yang kita perlu baca dan ukur serta keluarkan daripada soalan. Nak guna simbol sahaja juga diterima. So, dapat markah kedua dengan percuma. Okay, soalan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Jenis kanta. Macam betul. Tapi untuk fizik, kita tolak jawapan ini. Kenapa? Kita perlu nyatakan kuantiti fizik yang perlu diukur. Kuantiti fizik. Apa itu kuantiti fizik? Kuantiti fizik ialah kuantiti yang perlu diukur. So, kita nak cerita tentang kanta ni. So, kanta ni nak cerita tentang apa? Ketebalan kanta pun boleh. Lagi, selain itu ialah, yes, indeks biasan kanta. Kita sentuhlah berkenaan dengan siapa watak utama dalam tu yang perlu sama. Untuk mengesahkan eksperimen itu boleh dijalankan. Sekiranya kita tukar alat tu, eksperimen tidak valid atau tidak sah. Maka kita cari satu watak dalam cerita eksperimen itu, mana yang kita perlu wajib malarkan supaya eksperimen berjalan dengan baik. Okey, so elakkan jenis, kanta, bilangan-bilangan tu semua kalau tak ada langsung baru boleh digunakan. Tetapi elakkan juga menulis dengan banyak. Saya cadangkan untuk awak tulis jawapan yang paling yakin. Okey, supaya tidak akan jawapan yang banyak akan lebih mengurangkan markah. Kenapa? Contoh, jawapan nombor 1 diterima. Jawapan nombor 2 rupanya yang tertolak. Contoh kat sini tulis ketebalan kanta. Okey, contoh. Ni contoh jawapan yang tidak terima. Ketebalan kanta. Ni biasa budak pandai lah ni. Nak tulis lebih daripada 1. Okay, ketebalan kanta. Kemudian tulis lagi jenis kanta. Nak betapa dia nak tahu bahawa benda tu mesti sama. Sorry. Okay.
So, ketebalan kanta betul. Jenis kanta, dekat sini diterima atau tidak akan ada perbincangan yang sangat panjang. So, elakkan perbincangan-perbincangan itu. Maka, apa yang kita buat ialah elakkan. Okay? Tuliskan jawapan yang paling yakin. Apa yang awak paling yakin untuk jawab soalan tersebut. Okay? Kalau tak ada langsung, cikgu saya memang tak tahu apa-apa, saya tulis juga jenis kanta. Tulislah, tak kisah. Dah tak ada idea langsung. Dah memang menitik dah air peluh jantan. Okey, tak ada masalah. Okey, so 1 markah untuk soalan nombor A3. So 3 markah untuk soalan nombor 1. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita sambung untuk kelas akan datang. Terima kasih kerana sudi hadir untuk kelas hari ini.